Bismillahirrahmanirrahim. Apa khabar semua? Cikgu doakan kamu semua berada dalam keadaan sihat dan sejahtera walau di mana kamu berada. Okey, hari ini bersama lagi dengan Cikgu Alias. Hari ini kita akan belajar dalam kelas Bahasa Melayu. Okey, kita nak belajar apa hari ini? Jom sama-sama kita tengok apa yang kita nak belajar. Kita nak belajar apa? Kita nak belajar simpulan bahasa. Pernah dengar tak simpulan bahasa? Tentu kamu pernah dengar dan pernah menggunakannya dalam perbualan harian, kan? Jadi simpulan bahasa. Apa simpulan bahasa? Kepada yang tak tahu tu, apa simpulan bahasa? Okey, nak tahu kan? Jom kita sama-sama belajar dengan cikgu, okey? Baiklah, sebelum kita mulakan sesi pembelajaran, cikgu ingin kongsikan kepada kamu apakah dia objektif pembelajaran kita pada kali ini. Objektif pembelajaran kita adalah cikgu harap kamu dapat mengenal pasti simpulan bahasa dengan betul. Cikgu harap nanti hujung pelajaran kita, kamu dapat tahu, dapat kenal pasti mana satu simpulan bahasa dan mana satu perkataan yang biasa-biasa. Boleh faham? Okey, jom. Okey, apa dia maksud simpulan bahasa? Maksud simpulan bahasa ialah perkataan yang terdiri daripada dua perkataan atau lebih. Perkataan. Apa dia? Okey, jom kita tengok lagi. Simpulan bahasa mempunyai maksud yang berbeza daripada makna perkataan yang membentuk kata tersebut. Pening ke? Senang je, okey? Jadi maknanya perkataan yang terdiri daripada dua perkataan atau lebih. Mana ada dua perkataan sekurang-kurangnya dalam simpulan bahasa. Okey? Jadi dua perkataan tersebut mempunyai maksud yang berbeza daripada makna perkataan yang membentuk kata tersebut. Okey? Tentu kamu keliru. Okey, jom cikgu bagi contoh supaya kamu lebih faham. Okey? Okey. Cuba tengok contoh yang cikgu sediakan supaya kamu lebih faham apa yang cikgu terangkan sebelum ini, ya? Apa gambar tu? Itu adalah gambar laut. Laut yang dalam. Nampak tak laut tu gelap kan? Gelap bermakna dalam. Jadi kita ambil perkataan dalam sahaja. Dalam. Okey. Tengok gambar yang kedua. Gambar apa? Gambar tangan. Tangan. Mana tangan kamu? Ni tangan kamu kan? Ini tangan cikgu. Semua angkat tangan masing-masing. Okey. Tangan. Jadi, cikgu nak gunakan dua sahaja perkataan. Iaitu yang pertama dalam. Yang kedua perkataan tangan. Dalam tangan. Dalam tangan. Okey, kalau kita gabungkan dia akan jadi dalam tangan. Ini adalah satu simpulan bahasa. Apa maksud simpulan bahasa dalam tangan? Cuba baca sama-sama. Sudah tentu dapat. Sudah tentu dapat. Biasanya kamu akan merasa yakin kamu boleh mendapat nombor 1 dalam kelas. Jadi itu dipanggil dalam tangan. Saya yakin saya dapat nombor 1 tahun ini. Maknanya impian kamu itu dalam tangan kamu. Faham?
Dapat tak dapat, kamu kena usaha berkali ganda. Faham? Okey. Baiklah. Cuba tengok contoh yang kedua. Okey. Apa gambar ni? Gambar ambil. Kamu nak ambil cawan kan? Nak ambil cawan. Jadi cikgu ambil perkataan ambil. Cikgu guna perkataan ambil. Tengok gambar yang kedua. Gambar apa? Semua orang ada hati. Semua orang ada hati. Nampak gambar ini, simbol ini kita akan merujuk kepada hati. Kasih sayang kan? Jadi cikgu ambil perkataan yang pertama, ambil. Perkataan yang kedua, hati. Jadi ambil hati. Ambil hati. Kita gabungkan, dia jadi ambil hati. Apa maksud simpulan bahasa ambil hati? Maksud dia membuat sesuatu untuk menggembirakan orang. Jadi kamu buat sesuatu untuk mengembirakan orang, dipanggil sebagai ambil hati. Ada juga maksud yang sebaliknya. Maknanya kita terasa dengan sesuatu. Ya, kita ambil hati kerana perbuatan seseorang. Ya, jadi ada dua maksud di situ. Ambil hati. Boleh? Bagus. Okey. Cuba tengok contoh yang ketiga. Supaya kamu lebih jelas dan faham maksud simpulan bahasa. Okey, cuba lihat contoh ini. Gambar apa ni? Gambar air. Air. Kamu selalu minum air kan? Mesti minum air. Sekurang-kurangnya 7 gelas sehari. Okey, jangan minum kurang daripada itu. Kenapa? Sebab kamu berlari, kamu berjoging, kamu melompat. Jadi bila kamu melompat, berlari, berjoging, dan sebagainya, kamu akan mengeluarkan peluh. Jadi peluh dalam badan perlu diganti dengan air yang baru. Sebab itu kamu perlu minum air yang banyak untuk menggantikan peluh yang keluar. Okey, gambar yang pertama ialah gambar air. Air. Cuba tengok gambar yang kedua. Gambar apa ni? Gambar muka. Muka. Jadi kalau kita gabungkan air, muka. Air, muka. Dia akan membentuk simpulan bahasa air, muka. Air, muka. Siapa tahu apa maksud air muka? Bagus. Maksud air muka ialah riak wajah seseorang. Riak wajah seseorang. Sama ada dia senyum, dia ketawa, dia marah, dia masam. Kita boleh lihat daripada air muka. Boleh? Jadi cikgu harap kamu lihat air muka ibu kamu. Ibu kamu marah ke? Ibu kamu senyum ke? Kamu boleh lihat. Kalau dia marah, kamu jangan bagi dia marah lagi kamu. Faham? Kalau dia senyum, maknanya dia sedang gembira. Boleh? Baiklah. Contoh seterusnya adalah gambar ini. Gambar apa? Gambar mandi. Mandi. Adik ni sedang mandi. Mandi adalah suatu perbuatan yang baik untuk kesihatan. Dia dapat mencuci badan kita. Jadi gambar yang pertama, mandi. Okey, cuba lihat gambar yang kedua. Gambar apa ni? Gambar peluh. Peluh.
Bila kamu dah berjoging, dah berlari, tentu badan kamu akan berpeluh. Okey? Jadi kita ambil perkataan yang pertama, mandi. Perkataan yang kedua, peluh. Mandi, peluh. Mandi, peluh. Okey. Jadi kita namakan dia sebagai mandi peluh. Okey, mandi peluh. Simpulan bahasa yang seterusnya adalah mandi peluh. Apa maksud mandi peluh? Ialah bekerja kuat dan bersungguh-sungguh. Ayah kamu bekerja kuat dan bersungguh-sungguh untuk menyara kehidupan keluarga. Jadi, simpulan bahasa yang digunakan untuk ayah kamu ialah mandi peluh. Okey, boleh faham? Bagus. Baiklah, contoh seterusnya adalah apa ni? Kecil, besar. Kecil, besar. Jadi cikgu nak gunakan perkataan besar. Besar. Besar apa? Besar hati. Hati. Jadi kita gunakan dua perkataan besar hati. Besar hati. Jadi cuba lihat apakah maksud simpulan bahasa besar hati. Siapa tahu? Bagus. Besar hati ialah gembira. Kan? Kamu, ibu bapa kamu mesti akan rasa besar hati sekiranya kamu mendapat nombor 1 dalam kelas pada tahun ini. Kan? Jadi, kalau kamu belajar bersungguh-sungguh dan berusaha hingga berjaya, ibu bapa kamu akan besar hati untuk menghadiahi kamu apa? Mungkin menghadiahkan pen, menghadiahkan kereta mainan, ataupun hadiah-hadiah yang istimewa untuk kamu. Okey? Baiklah murid-murid, seterusnya cikgu akan kongsikan contoh ayat penggunaan simpulan bahasa. Boleh? Jom kita baca sama-sama. Contoh yang pertama untuk dalam tangan. Dalam tangan. Apa maksud dalam tangan tadi? Sesuatu yang akan menjadi sesuatu yang akan berada dalam genggaman kamu. Cuba baca contoh ayat ini. Kalau abang berusaha bersungguh-sungguh, kemenangan tentu dalam tangan abang. Kan? Cuba baca lagi sekali. Kalau abang berusaha bersungguh-sungguh, kemenangan tentu dalam tangan abang. Baca dengan intonasi yang sesuai. Okey, seperti mana yang cikgu baca. Okey? Cuba tengok contoh ayat yang kedua. Ambil hati. Ambil hati. Okey, cuba lihat contoh ayat. Ibu, ayah dan nani usah ambil hati kata-kata adik, kata Nazirah. Sekali lagi. Ibu, ayah dan nani usah ambil hati kata-kata adik, kata Nazirah. Senang kan? Ambil hati. Baiklah. Cuba tengok contoh ayat yang seterusnya. Okey. Besar hati. Besar hati. Jom kita baca sama-sama ayatnya.
Saya berbesar hati dengan kehadiran tuan-puan pada majlis ini, kata penghulu Aziz. Sekali lagi, saya berbesar hati dengan kehadiran tuan-puan pada majlis ini, kata penghulu Aziz. Bagus. Okey. Ayat yang seterusnya, air muka. Air muka. Baca sama-sama. Air muka Habibah berubah apabila mendengar kata-kata Salim. Sekali lagi, air muka Habibah berubah apabila mendengar kata-kata Salim. Air muka, ya. Tadi cikgu dah terangkan maksud simpulan bahasa yang telah kita bacakan tadi. Okey? Baiklah murid-murid, sebenarnya banyak lagi simpulan bahasa yang boleh kamu pelajari melalui bacaan dan juga perbualan kamu dengan ibu bapa dan juga orang-orang tua. Jadi cikgu harap pelajaran kita pada hari ini memberi kamu peluasan fikiran supaya kamu jelas maksud simpulan bahasa dan kamu akan lebih mendalami simpulan bahasa pada masa akan datang. Okey, sebagai kesimpulan, simpulan bahasa mempunyai maksud yang berbeza daripada makna perkataan yang membentuk kata tersebut. Okey? Tadi cikgu telah terangkan bahawa ada dua perkataan yang membawa maksud berbeza tetapi digunakan dalam simpulan bahasa yang membawa maksud yang tertentu. Ya? Jadi cikgu harap kamu jelas dan faham. Sekiranya tak faham, boleh ulang semula video ini dan kamu baca semula. Atau kamu boleh rujuk kepada cikgu kamu atau ibu bapa kamu untuk mendapat lebih kefahaman. Okey? Baiklah, akhir sekali cikgu harapkan kamu mesti belajar bersungguh-sungguh walau di mana kamu berada. Ya, jangan leka, jangan lupa rajin-rajinkan diri untuk membaca kerana melalui pembacaan kamu akan dapat banyak ilmu dan pengalaman yang dikongsikan oleh orang lain. Okey, itu sahaja pelajaran kita untuk kali ini. Cikgu harap kamu jelas dan faham maksud dan penyampaian cikgu. Okey, itu sahaja. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye.